Salam guys, Mas Malik di sini. So, beberapa bulan yang lepas, kalau korang perasan, ialah Xiaomi dia dah melancarkan smartphone dia orang, iaitu Xiaomi Mi Note 10. Kalau korang ingat lagi, Xiaomi Mi Note 10 ni dia memang didatangkan dengan rekaan yang nampak premium, skrin dia cantik, bateri dia besar, dan yang paling penting ianya didatangkan dengan kamera utama bersaiz 108 megapiksel. So, memang smartphone tu dia lebih memfokuskan untuk penggambaran yang cantik lah. Cuma dekat sini ada ramai juga yang komplain kenapa smartphone ni dijual pada tanda harga jualan melebihi RM2,000, sedangkan ianya didatangkan dengan chipset mid-range iaitu Snapdragon 730G. Jadi bila ramai sangat orang komplain, aku tak pastilah, mungkin Xiaomi dia mendengar kod rintihan pengguna-pengguna dia orang. So akhirnya dia orang decide untuk keluarkan sebuah lagi smartphone yang terbaru. So nama smartphone ni ialah Xiaomi Mi Note 10 Lite. Jadi kalau kita nak tahu apa perbezaannya Xiaomi Mi Note 10 dengan Xiaomi Mi Note 10 Lite ni, kita kena tengok video ni sampai habis lah. Aku akan explain pada korang. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Kalau kita lihat dari segi dia punya rekaan luaran dia, memang sekali pandang tu nampak lebih kurang sama je dengan Mi Note 10. Berat dia sama, saiz bukaan dia sama, tebal dia pun sama, and lekungan pada sisi dia pun nampak lebih kurang sama. Apa yang bestnya, Xiaomi Mi Note 10 Lite ni, dia masih lagi mengekalkan 3.5mm headphone jack dekat bahagian bawah ni. Kemudian ianya menggunakan slot pengecasan jenis Type-C. Pada bahagian atas dia ada IR blaster, so korang boleh gunakan untuk fungsi remote control. Dan pada bahagian bawah dia juga korang akan nampak yang mana ianya menggunakan setup mono speaker. Pada bahagian back panel dia pula, ianya menggunakan material jenis kaca iaitu Gorilla Glass 5, dan pada bahagian atas korang akan nampak setup 4 biji kamera, dan yang paling pentingnya disebabkan dia punya smartphone ni tebal, korang takkan ada kamera bump tu semua. Jadi kalau korang gunakan smartphone ni dekat atas permukaan meja, korang typing memang dia takkan ada berjongkak-jongkik, bergegar-gegar tu memang takkan ada. Pada bahagian hadapan ianya didatangkan dengan skrin bersaiz 6.47 inch AMOLED Full HD Plus display. Memandangkan ianya menggunakan skrin jenis AMOLED, so memang kat sini aku tak ada banyak nak komplain. Dia punya color memang pop, color dia memang cantik, lepas tu dia punya viewing angle pun memang mantap. Brightness level dia aku rasa memang ada kurang sikit. Kalau korang setakat guna untuk indoor memang tak ada masalah, tapi kalau korang go for outdoor, apa yang aku perasan dia punya brightness tu tak cukup kuat tau. So korang akan nampak skrin tu macam malap-malap je. Tapi malap-malap ni bukanlah benda yang paling teruk yang ada pada skrin ni. Sebab aku rasa korang dah tahu dah apa benda yang lagi teruk daripada malap ni. Yes, dianya didatangkan dengan skrin yang mempunyai curve pada penghujung panel dia ni. Jadi kenapa? Apa yang teruk sangat sebenarnya kalau nak gunakan skrin jenis curve ni? Actually curve ni memang tak salah pun. Kalau korang tengok skrin curve yang dekat S20, Samsung Galaxy S20, okey je. Sebab apa dia okey? Sebab dia punya curve tu tak melampau sangat. Tapi curve dekat Mi Note 10 Lite ni sama jugalah macam case dekat abang dia dekat Mi Note 10 tu, memang aku memang tak bergemar betul lah. Sebab pertama korang akan nampak bayang-bayang dekat bahagian tepi bila korang tengok movie ke apa ke. Dan yang kedua, korang akan nampak color shifting, which is benda ni yang paling annoying sekali bagi aku. But still, benda ni bagi aku je lah. Kalau korang nak tahu sama ada korang pun ada penyakit macam aku, then korang kena test dulu smartphone ni lah sebelum beli. So nasihat aku, pergi ke kedai and tengok dulu. Kalau korang rasa kena dengan mata korang, then baru beli. Pada skrin ni juga, dekat bahagian atas korang akan nampak dia ada satu notch yang menempatkan kamera selfie. Kemudian pada bahagian bawah pula korang akan nampak yang mana ianya didatangkan dengan penggunaan under display fingerprint scanner. Jadi in display fingerprint scanner dia ni memang okey, dia tak ada masalah. Memang kalau korang nak unlock smartphone tu dia memang laju and dia tepat baca cap jari korang. Tapi let's say kalau korang rasa korang tak suka nak gunakan fingerprint scanner ni, korang juga boleh menggunakan fungsi face unlock. Untuk spek dalaman pula sama macam Mi Note 10. Mi Note 10 Lite ni juga didatangkan dengan penggunaan Snapdragon 730G, kapasiti RAM sebesar 8GB, internal memory sebesar 128GB, tiada sokongan micro SD, dan ianya didatangkan dengan penggunaan Android 10 dengan antaramuka MIUI 11. Dari segi MIUI 11 ni sendiri memang bagi aku tak ada masalah. So far aku pakai memang sangat stabil. Untuk performance pun aku rasa memang nice. Buat masa sekarang memang aku tak jumpa lagi apa-apa kelemahan. So ini bermakna chip Snapdragon 730G yang digunakan pada Mi Note 10 Lite ni masih lagi relevan untuk digunakan pada tahun ni. Even let's say kalau korang nak gunakan untuk heavy task macam editing ke ataupun main game pun aku rasa memang tak ada masalah. Contohnya macam aku main PUBG Mobile, aku boleh letakkan setting medium, grafik medium, dan game tu memang boleh dimainkan dengan frame rate dia memang cantik je. Korang boleh letak pada setting grafik yang paling tertinggi, tapi
tapi dia memang tercungap sikit lah nak bawa grafik setinggi tu. So kita kena rendahkan expectation tu. So letaklah grafik tu rendah sikit, okay? Jadi macam aku cakap tadi, dalam gaming memang seronok. Aku layan PUBG memang cun, gyro dia memang berfungsi dengan cemerlang. Korang memang takkan berdepan dengan sebarang lag ke apa ke, memang semuanya berjalan lancar. Cuma nasihat aku, kalau korang decide nak main game ataupun korang nak tengok movie ke, aku rasa it's better untuk korang gunakan dia punya lubang 3.5mm headphone jack ni. Korang jangan sesekali guna dia punya speaker dia. Bukan sebab dia punya speaker tak bagus. Actually mono speaker yang digunakan pada smartphone ni memang nice, memang okey. Dia tak adalah terlampau teruk sangat, dia tak adalah terlampau baik sangat. Dia memang kat tengah-tengah. The problem is, masalahnya adalah bagi aku lah, dia punya kedudukan speaker dia tu tak berapa nak tepat. So bila dia letakkan pada bahagian belah kiri ni, yang mana kebanyakan manufacturer selalunya dia orang letakkan belah kanan. So bila dia letakkan belah kiri ni, bila korang main game, korang akan sentiasa tertutup dia punya speaker dia tu. So let's say kalau korang pegang smartphone macam ni, korang memang akan tertutup dia punya mono speaker dia tu. So sebab itulah aku nasihatkan korang untuk menggunakan earphone je. So bukan korang boleh dengar lagi elok lah. Untuk bateri pula, yang ini memang yang ini aku boleh puji. Jadi Xiaomi Mi Note 10 Lite ni didatangkan dengan kapasiti bateri yang memang besar gila, iaitu 5260 mAh. Jadi sepanjang penggunaan aku mampu untuk mendapatkan screen on time sekitar 9 hingga 10 jam. Memang powerful betul. And let's say kalau bateri korang habis, dalam kotak ianya didatangkan dengan adapter fast charging 30W. So ini bermakna 0 hingga 100% hanya akan mengambil masa selama 1 jam 20 minit saja untuk full charge. Now kita nak bercerita berkenaan dengan kamera dia pula. So untuk Xiaomi menjual smartphone ni pada tanda harga jualan bawah daripada RM2,000, of course lah, diorang mestilah kena cut corner sikit kan. So dekat sini korang boleh nampak yang mana dia tak ada downgrade dari segi build quality, diorang juga tak ada downgrade dari segi quality screen, diorang juga tak ada downgrade dari segi capacity bateri, tapi diorang ada downgrade dari segi dia punya performance kamera dia, which is yang paling ketara sekali, diorang terus buang capability untuk korang ambil gambar zoom secara optical. Jadi pada bahagian belakang ni korang boleh nampak yang mana Xiaomi Mi Note 10 Lite ni didatangkan dengan 4 setup kamera, di mana kamera utamanya adalah bersaiz 64MP f1.9, kemudian kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4 dan kamera depth 5MP f2.4. Pada bahagian hadapan pula ianya didatangkan dengan kamera selfie, yang mana ini pun dia downgrade juga daripada 32MP ke 16MP f2.5. So dekat sini korang boleh nampak yang mana Xiaomi dia membuat perubahan kepada kesemua lens kecuali lens makro dengan lens depth dia. Yang dua ni sama. Yang lain-lain semua dia orang pergi ubah. Jadi gambar daripada kamera utama IMX 686 ni memang cantik. Tak kisahlah pada kawasan outdoor ataupun indoor, gambar memang akan nampak penuh dengan detail. HDR dia pun memang just nah, dia tak ada over sangat. Dia memang memainkan peranan yang baik untuk meningkatkan kawasan yang gelap. Color pun just nice, and walaupun dia tak ada kamera telefoto, dia boleh menggunakan digital zoom yang mana bagi aku memang agak not bad juga. Cuma korang janganlah zoom melebihi 5 kali kan. Sebab kat sini korang akan mula nampak yang mana detail tu agak menghilang. Untuk kamera ultra wide dia pula, most gambar yang aku ambil memang nampak sedikit gelap. Dia macam kurang sharp lah, and entahlah, aku memang tak suka lah. Aku tak kisah gambar dia gelap, cuma dia punya detail yang kurang tu memang aku tak boleh nak terima. Untuk kamera makro pula, yang ini lagi lah aku tak suka kan. Dengan saiz 2MP tu, gambar memang nampak cantik, tapi dia nampak kurang sharp lah. Itulah dia. Untuk penggambaran pada waktu malam pula, dalam mood biasa, gambar memang nampak okey. Tapi kalau korang rasa macam tak sesuai dengan jiwa korang, korang boleh menggunakan fungsi night mode, yang mana dia akan cuba untuk terangkan lagi kawasan shadow yang gelap tu, and dalam masa yang sama dia akan menajamkan lagi sikit gambar tu. Untuk selfie, gambar dilihat memang nampak cantik, warna memang nampak sedikit natural, dia tak adalah vivid sangat, tapi apa yang penting, exposure pada gambar tu memang terkawal, potongan portrait dia pun nampak kemas, and gambar nampak super sharp. Untuk video, setting tertinggi yang korang boleh gunakan adalah pada 4K 30 frame per second, and apa yang aku boleh kata, dia punya video memang cun, perstabilan dia memang cantik. Cuma kalau korang perasan, dia punya hasil video tu memang nampak sedikit tinggi dia punya kontras dia tu. Di Malaysia, Mi Note 10 Lite ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,699 untuk model 8GB RAM dan 128GB internal. Jadi persoalannya, adakah aku suka dengan Mi Note 10 Lite ni? Aku rasa korang pun tahu dah jawapan dia kan. Aku memang rasa macam tak berapa suka Mi Note 10 Lite ni atas dua sebab. Satunya adalah macam aku cakap tadilah, dia punya screen yang curve ni akan membuatkan aku rasa macam tak shock tau, sebab dia ada color shifting tu. Kemudian aku juga tak berapa suka dengan kedudukan dia punya mono speaker, yang mana bila aku pegang smartphone ni je memang selalunya akan tertutup dia punya speaker dia tu. Jadi dekat sini, walaupun Xiaomi downgrade dia punya kamera ni pun aku rasa macam tak ada kisah pun, sebab macam korang boleh nampak kualiti gambar yang dihasilkan daripada keempat-empat kamera utama dekat bahagian belakang ni memang cantik, kecuali untuk kamera ultrawide dengan makro dia lah, sebab gambar tu nampak macam kurang sharp kan. Yang lain-lain aku rasa memang sangat
sangat okey kot. Walaupun dia punya nilai megapiksel dia tu memang rendah daripada 108 ke 64 megapiksel, aku rasa dia punya hasil gambar memang nampak cantik, nampak macam lebih kurang sama je macam Mi Note 10. Lepas tu sama juga macam Mi Note 10, dia punya screen pun cantik, lepas tu dia punya build quality pun memang nampak premium. Jadi dekat sini kalau korang tak kisah dari segi kedudukan speaker dia yang pelik, lepas tu korang tak kisah dengan dia punya screen curve ni, memang aku rasa smartphone ni memang sangat berbaloi untuk dibeli. Sebab ianya memiliki identiti yang lebih kurang sama macam Mi Note 10, tapi dijual pada tanda harga jualan yang lebih murah. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhuh.